Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami adalah Sustainable Development Goals (SDG) atau Matlamat Pembangunan Lestari. Nama saya Nurul Ain Atira binti Kamaruzaman, nombor metrik A166373. Pengenalan kepada Sustainable Development Goal (SDG) atau dalam bahasa Melayunya, Matlamat Pembangunan Lestari. SDG ini telah dilancarkan pada Sidang Kemuncak Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York pada tahun 2015 iaitu pada 25 September. SDG ini merupakan kesinambungan agenda pembangunan selepas Millennium Development Goals MDG atau Matlamat Pembangunan Milenium yang telah berakhir pada tahun 2015. SDG ini telah disahkan oleh 193 buah negara anggota PBB yang mana merupakan sebagai satu rangka kerja bagi setiap negara-negara, perniagaan dan juga masyarakat sivil dalam usaha untuk mencapai matlamat yang telah disasarkan menjelang tahun 2030. Oleh itu, SDG ini telah diperluaskan kepada 17 matlamat dan juga 169 sasaran dengan matlamat bagi mencapai keseimbangan dalam 3 dimensi pembangunan mahapan, iaitu dari segi sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Seterusnya, SDG ini juga merangkumi kesemua isu-isu berkaitan dengan pembangunan lestari yang mencerminkan visi masa depan yang sangat bercita-cita tinggi dengan memegang kepada prinsip penekanan bahawa tiada siapa yang ditinggalkan ataupun no one left behind. Hal ini bagi menjamin setiap individu mendapat manfaat daripada pembangunan yang berdaya tahan berdasarkan kepada hak-hak asasi manusia. Dengan melihat kepada kesemua visi ini, SDG adalah agenda transformasi yang memerlukan perubahan dalam setiap peringkat bagi memastikan matlamat ini menjadi realiti di semua negara dan juga bagi setiap manusia. Saya Wan Nur Syakila binti Wan Zaini A166378. Seterusnya kita pergi kepada 6 elemen matlamat pembangunan lestari. Okey, yang pertama manusia. Manusia adalah sebagai untuk memastikan kehidupan yang sihat, mempunyai pengetahuan, termasuklah untuk golongan wanita dan juga kanak-kanak. Okey, seterusnya untuk yang kedua berkaitan dengan maruah. Maruah bertujuan untuk menamatkan kemiskinan dan berjuang terhadap ketidaksamaan menempuhi kehidupan. Untuk yang ketiga mengenai kemakmuran. Kemakmuran membantu kita untuk berkembang kukuh dan mentransformasikan ekonomi ke arah yang lebih tinggi. Seterusnya kita pergi kepada keadilan yang keempat untuk mempromosikan keselamatan dan masyarakat yang aman, selamat serta dapat membina dan memiliki institusi negara yang kuat. Seterusnya untuk yang kelima pula berkaitan dengan perkongsian. Perkongsian adalah untuk memakin perpaduan global bagi tujuan mengekalkan pembangunan yang ada. Okey, untuk yang terakhir berkaitan dengan planet. Planet kita boleh kaitkan dengan bumi kita sendiri. Ianya bertujuan untuk bekerjasama sedaya upaya melindungi ekosistem untuk semua masyarakat dan dapat diwasiatkan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih. Nama saya Nur Amira Afiqah binti Fahri Zaman, nombor metrik A166443. Sustainable Development Goals atau Matlamat Pembangunan Lestari mempunyai 17 matlamat yang ingin dicapai. Matlamat Pembangunan Lestari yang pertama iaitu membasmi semua bentuk kemiskinan. Menjelang 2030, kemiskinan tegar dibasmi untuk semua orang dan perbelanjaan kos ditentukan sebanyak 1.25 USD bersamaan RM5.47 sehari. Selain itu, pelaksanaan sistem dan kaedah perlindungan sosial yang bersesuaian juga dilaksanakan bagi memastikan semua lelaki dan wanita, khususnya yang miskin dan terdedah, memperolehi hak yang sama kepada sumber ekonomi dan mudah akses kepada kemudahan. Matlamat pembangunan lestari yang kedua pula ialah menamatkan kebuluran. Iaitu, cara untuk menamatkan kebuluran ialah dengan mencapai keselamatan makanan dan pemakanan yang lebih berhasiat serta menggalakkan pertanian lestari. Matlamat pembangunan lestari yang ketiga pula ialah
menggalakkan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan. Menjelang 2030, semua negara bermatlamat mengurangkan kadar kematian bayi yang baru lahir sekurang-kurangnya 12 per 1000 kelahiran dan kadar kematian kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah sehingga 25 per 1000. Dalam pada itu juga, setiap negara dalam usaha menamatkan wabak AIDS, malaria dan penyakit tropika yang tidak diberi perhatian. Matlamat pembangunan lestari yang keempat pula ialah memastikan pendidikan inklusif dan seksama. Memastikan pendidikan inklusif dan seksama ni ialah mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua. Golongan belia dan orang dewasa yang mempunyai kemahiran relevan termasuk kemahiran teknikal dan vokasional akan ditingkatkan demi mencapai matlamat pembelajaran sepanjang hayat. Matlamat pembangunan lestari yang kelima pula ialah mencapai kesesamaan gender. Mencapai kesesamaan gender ini ialah memperkasakan semua wanita dan perempuan. Setiap negara akan mengambil langkah dalam memastikan semua wanita dan kanak-kanak menikmati perlindungan dan jaminan sepenuhnya dari sebarang bentuk keganasan dan diskriminasi. Matlamat pembangunan lestari yang keenam pula ialah memastikan adanya air dan kemudahan sanitasi. Maksudnya di sini ialah matlamat ini mensasarkan untuk memperbaiki kualiti air dengan mengurangkan pencemaran, menghentikan pembuangan dan meminimalkan kadar buangan bahan dan kimia berbahaya. Matlamat pembangunan lestari ke-7 pula ialah memastikan akses kepada tenaga. Memastikan akses kepada tenaga ini bermaksud dapat mencapai tenaga yang mampan dan moden untuk semua. Menjelang tahun 2030, satu daya usaha akan dijalankan dalam memperkembangkan infrastruktur dan menaik taraf teknologi untuk membekalkan perkhidmatan tenaga yang moden dan lestari. Matlamat pembangunan lestari ke-8 pula ialah menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi bermaksud membekalkan ekonomi yang inklusif dan mampan serta pekerjaan yang memuaskan untuk semua. Menjelang tahun 2030, matlamat ini mensasarkan pencapaian kadar pekerjaan yang menyeluruh dan produktif serta pekerjaan yang memuaskan untuk semua tanpa mengira jazina dan juga latar belakang. Matlamat pembangunan lestari ke-9 pula ialah membina infrastruktur yang berdaya tahan. Membina infrastruktur yang berdaya tahan ini ialah bagi tujuan menggalakkan perindustrian yang inklusif dan juga mampan serta berinovasi. Nama saya Nurin Syahira binti Muhammad Yusri, A166394. Matlamat pembangunan lestari ke-10 ialah pengurangan ketidaksamaan, iaitu mengurangkan ketidaksamaan dan mengekalkan pertumbuhan pendapatan penduduk di dalam dan di antara negara, iaitu menjelang tahun 2030, mensasarkan untuk mencapai dan mengekalkan pertumbuhan pendapatan 40% penduduk berpendapatan rendah dengan kadar yang lebih tinggi mengikut kepada purata nasional. Matlamat pembangunan lestari ke-11 ialah melahirkan bandar dan komuniti yang lestari, iaitu menjadikan sesebuah bandar itu penempatan manusia yang inklusif, selamat, berdaya tahan dan lestari. Kerana sasaran 2030 ialah memastikan semua individu mendapat akses untuk tempat perlindungan iaitu rumah dan perkhidmatan asas yang mencukupi, selamat dan berpatutan. Sasaran lain ialah menyediakan akses sistem pengangkutan yang mudah diakses dan lestari untuk semua, terutama masyarakat yang tinggal di pedalaman. Matlamat pembangunan lestari ke-12 ialah penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, iaitu memastikan corak penggunaan dan pengeluaran yang berterusan dengan mencapai pengurusan mampan dan cekap dalam menggunakan sumber semula jadi serta mengurangkan sisa makanan global di seluruh negara. Menjelang tahun 2030, fokus utama ialah untuk mencapai pengurusan bahan kimia dan sisa buangan yang selamat daripada persekitaran dan pengurangan
pelepasan sisa ke udara, air dan tanah untuk mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Matlamat pembangunan lestari ke-13 ialah tindakan iklim, iaitu memerangi perubahan iklim dan kesannya kepada penduduk dunia. Setiap negara hendaklah memperkukuhkan daya tahan dan kemampuan adaptif terhadap bahaya dan bencana alam yang berkaitan dengan iklim serta menyediakan langkah-langkah perubahan iklim untuk jangka masa yang panjang. Matlamat pembangunan lestari ke-14 ialah kehidupan di laut, pemeliharaan dan penggunaan laut serta sumber lautan secara lestari. Sasaran bagi kehidupan di laut menjelang tahun 2025 ialah mencegah dan mengurangkan pencemaran laut daripada semua jenis, mengurus dan melindungi ekosistem laut dan pesisir pantai secara lestari untuk mengelakkan kesan negatif yang boleh terjadi dan membuat pemulihan untuk mencapai lautan yang berkualiti dan sihat. Matlamat pembangunan lestari ke-15 ialah kehidupan di darat, iaitu melindungi, memulih dan mempromosikan penggunaan ekosistem dan hutan serta menghentikan pembalakan dan kemerosotan tanah. Sasaran bagi kehidupan di darat menjelang tahun 2020 ialah pemeliharaan, pemulihan dan penggunaan lestari ekosistem air tawar darat yang mengkhususkan kepada hutan, gunung, tanah basah dan tanah kering. Sasaran lain ialah mempromosikan pelaksanaan pengurusan lestari semua jenis hutan, menghentikan penebangan hutan, memulihkan hutan dan meningkatkan penanaman hutan secara penghutanan semula hutan secara global. Matlamat pembangunan lestari ke-16 ialah keamanan, keadilan dan institusi yang kukuh, iaitu mempromosikan masyarakat yang aman dan inklusif untuk pembangunan mapan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua individu, membina institusi yang inklusif di semua peringkat dengan pengurangan semua bentuk keganasan dan kadar kematian, serta menamatkan penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk keganasan dan penyiksaan kanak-kanak. Matlamat pembangunan lestari ke-17 yang terakhir ialah perkongsian dalam mencapai matlamat, iaitu memperkukuhkan kaedah pelaksanaan dan menghidupkan perkongsian global untuk pembangunan lestari. Perkongsian global ini adalah daripada segi kewangan, teknologi, perdagangan, pertanian dengan negara Asia dan serata dunia. Saya akan membentangkan kesan SDG. Terdapat beberapa kesan daripada pelaksanaan SDG, antaranya adalah mengurangkan kadar kemiskinan. Satu keutamaan bagi kebanyakan orang asal telah diberikan, termasuklah mereka yang tinggal dalam kemiskinan dalam negara yang dikira kaya. Selain itu, kesan SDG adalah menambahkan bekalan makanan. Ini kerana orang asal dapat menambahkan bekalan makanan dengan mengerjakan tanah yang mereka miliki dengan melakukan aktiviti pertanian. Kesan SDG yang seterusnya adalah kemahiran celik asas telah meningkat. Ini disebabkan kerajaan telah memastikan capaian saksama kepada semua peringkat pendidikan bagi kanak-kanak, belia dan khususnya perempuan. Hasil daripada itu, kemahiran celik asas telah meningkat dengan pesat. Namun, usaha yang lebih diperlukan untuk melaksanakan langkah yang besar untuk mencapai maklumat pendidikan sejagat. Bukan itu sahaja, kesan SDG juga turut meningkatkan peluang pekerjaan dan mempromosikan persekitaran kerja yang selamat dan terjamin. Ini telah berjaya menambah kemajuan yang diperlukan bagi meningkatkan peluang pekerjaan terutamanya bagi golongan muda. Selain itu, penambahan infrastruktur yang berdaya tahan telah dijalankan. Seperti yang kita tahu, infrastruktur yang tersedia boleh menyokong perkembangan masyarakat di dalam sebuah negara. Kesan SDG yang terakhir adalah dapat memperkasakan dan mempromosikan penyertaan sosial, ekonomi dan politik untuk semua, serta memastikan peluang saksama dan mengurangkan ketidaksamaan. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan memasukkan undang-undang yang bersifat diskriminasi. Saya Nana Jiha binti Mat Sobi. Baiklah, kepentingan matlamat pembangunan lestari yang pertama ialah dapat membasmi kemiskinan di seluruh dunia. Hal ini
dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi yang membangsakan di mana pertambahan peluang pekerjaan, penggunaan yang meningkat serta kadar pengangguran dan kemiskinan yang berkurangan. Yang kedua ialah menyediakan pendidikan berkualiti untuk semua. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan merupakan komponen dalam pembangunan lestari yang keempat, di mana visi pendidikan ialah bertujuan untuk membudayakan masyarakat untuk memikul tanggungjawab mencipta masa depan yang berterusan. Seterusnya ialah melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dengan kesaksamaan sosial, di mana mengelakkan pembangunan yang menambahkan jurang antara golongan kaya dan miskin serta dapat mengurangkan pembaziran tenaga manusia. Kesesamaan sosial perlu dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan. Yang terakhir ialah mempromosikan kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Seperti yang kita tahu, bahagian kesihatan telah pun ditambah baik dengan pemberian vaksin dan juga ubat-ubatan kepada semua. Dan dari segi kesejahteraan pula, kita dapat lihat dari segi pemeliharaan sumber, di mana dengan penggunaan tanah yang efektif, penggunaan sumber yang tidak boleh diperbarui, hal ini dapat menjamin kesejahteraan dan juga keamanan generasi pada masa akan datang.